Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru kerjasama lebih erat antara penjawat awam dan jemaah menteri untuk wujud sistem pentadbiran yang lebih baik dan telus. Dalam ucapan pada perhimpunan bersama kaki tangan Jabatan Perdana Menteri di Kompleks Perdana Putra, Anwar juga mahu agar jemaah menteri dan penjawat awam bertekad bahawa perubahan dalam pentadbiran untuk martabat bangsa dan negara. Dan ini tekad saya supaya ada suatu tingkat kerjasama, kerana sebenarnya dalam mengurus negara dan apatah lagi kalau ada minat untuk bawa pembaharuan, mesti ada suatu kesedaran bahawa kita bekerja dalam satu pasukan yang harus mantap. Jadi saya ucap terima kasih bukan saja kepada rakan-rakan menteri tapi juga pimpinan pejabat awam, perkhidmatan awam yang telah memberikan dukungan ke arah semangat perubahan ini. Natijahnya apa? Kita terima masuk dengan saya sebut dulu humility, dengan tawaduk bahawa ada kekuatan yang ada dan ada sumbangan yang lalu daripada zaman almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehinggalah kemudiannya. Ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Sementara itu, pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan yang didapati melanggar peraturan meskipun ia dibuat menteri termasuk Perdana Menteri. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, pegawai yang melaksanakan arahan yang melanggar peraturan tidak boleh dipersalahkan berikutan ia diminitkan oleh menteri menyebabkan mereka mematuhinya. Oleh itu, penekanan harus diberikan terhadap penguatkuasaan dalam melaksana prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Penguatkuasaan. Apa yang saya pelajari, terutama di Kementerian Keuangan, boleh lihat banyak fail-fail, banyak keterlanjuran. Nak salahkan pegawai, kalau minit daripada menteri, apatah lagi Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya telah beri pengarahan yang jelas. Kalau ada minit dari Perdana Menteri sendiri pun, kalau dianggap melanggar peraturan undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Apalagi kalau di kalangan pegawai di pejabat saya atau pejabat TPM atau menteri. Katanya antara langkah diambil beliau bagi memastikan prosedur dan peraturan diikuti adalah dengan meletakkan individu di Jawatan Setiausaha Sulit Kanan SUSK dalam kalangan pegawai tadbir diplomatik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dataran Putra. Perdana Menteri dalam masa sama turut mengingatkan anggota perkhidmatan awam untuk tidak mengamalkan budaya selesa dalam sebarang urusan dan pentadbiran negara. Sebaliknya, mereka perlu mempunyai keinginan dan berhasrat untuk membawa perubahan kepada sistem pentadbiran dan urusan tanpa mengetepikan kekuatannya. Baik, hari ini genap 44 hari sejak anggota Kabinet mengangkat sumpah di Istana Negara. Dan pada ketika itu, cabaran besar menanti barisan menteri baharu. Bukan sahaja dari segi politik, malah juga dari segi ekonomi. Dalam usaha untuk bangkit daripada kesan pandemik, kemudian menelusuri kenaikan inflasi global dan pada tahun ini pula menghadapi ancaman kemelesetan ekonomi global. Dan antara langkah yang telah diambil oleh barisan Kabinet bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah menerusi program permukiman anggota jemaah menteri di Kompleks Seri Perdana semalam. Program ini antara lain untuk menyampaikan petunjuk prestasi utama atau KPI buat anggota jemaah menteri. Apa yang perlu dicapai setiap seorang menteri dalam portfolio masing-masing. Dan untuk jam ini, kami ingin membincangkan tentang satu KPI secara lebih khusus iaitu berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan apa yang kita nak jangkakan, apa sebenarnya realiti ekonomi semasa. Bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut, pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Pardai. Terima kasih Prof sudi bersama saya pada jam ini. Bagi Prof, apa KPI yang perlu ditetapkan untuk jemaah menteri kalau kita bercakap dalam hal ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat? Terima kasih Cik Naila. Pokoknya ada dua perkara yang kita perlu fikirkan di dalam ekonomi. Pertamanya ialah kesejahteraan hidup rakyat. Dan keduanya ialah tahap pembangunan ekonomi. Di dalam aspek kesejahteraan rakyat, kita perlu memikirkan tentang beberapa aspek pula. Kita perlu memikirkan
tentang tahap pendapatan purata kumpulan pekerja, tahap pendapatan kumpulan bekerja sendiri. Kemudian kita perlu fikirkan kos sara hidup, tentang tahap harga, dan ini dikaitkan dengan kadar inflasi dan kadar pertukaran asing. Kemudian kita perlu fikirkan tentang matlamat pencapaian strategi keselamatan makanan, misalnya pencapaian mengikut setiap jenis makanan ataupun barang-barang, pencapaian kecukupan diri mengikut senarai-senarai barang. Jadi itu merupakan perinciannya, tapi kita boleh lihat bagaimana nak mengubahnya menjadi satu bentuk impact yang boleh diukur secara berkala, bulanan ataupun suku tahun. Prof telah pun memperincikan, menyenaraikan beberapa KPI yang boleh kita lihat, tahap pendapatan, kos sara hidup, kadar inflasi, keselamatan makanan. Ini juga membabitkan pelbagai portfolio, membabitkan pelbagai kementerian. Kalau kita nak lihat portfolio dalam Kabinet semasa, kita ada Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI. Banyak kementerian yang terlibat kalau kita nak bercakap tentang soal ekonomi dan juga ekonomi rakyat. Adakah KPI yang sama perlu ditetapkan untuk semua kementerian berkaitan ekonomi ini ataupun setiap portfolio ada KPI masing-masing? Nala, saya rasa kita perlu ada KPI yang berbeza di antara kementerian dan menteri. Tetapi kita akan letakkan KPI sasaran akhir sebagai latar belakangnya. Jadi kerana setiap KPI itu akan perlu dilaksanakan dengan matlamat untuk mencapai KPI yang unggul di hujungnya. Contohnya kata misalnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri mestilah memikirkan bagaimana nak menyetabilkan harga, bagaimana nak mengurangkan kadar inflasi, mengurangkan kos sara hidup merupakan matlamat di hujungnya. Bercakap tentang kementerian yang berbeza ini, pada masa yang sama mungkin Prof boleh kongsikan juga pandangan apa pentingnya untuk portfolio kewangan dan ekonomi ini, banyak kementerian yang berbeza, mereka perlu bekerjasama secara holistik, betul, tetapi pada masa yang sama fokus kepada KPI yang berbeza. Kalau kita lihat, kita nak merujuk khusus kepada pemukiman anggota jemaah menteri yang baru diadakan semalam ini boleh dilihat sebagai salah satu usaha, langkah untuk mengeratkan lagi hubungan dan juga mencipta ruang ekosistem yang lebih kondusif untuk kerjasama antara kementerian ini. Kalau kita bercakap tentang kementerian yang lebih berkait rapat dengan ekonomi ini, apa pentingnya untuk mereka bekerjasama? Ada KPI yang berbeza tetapi ada juga KPI yang penting untuk mereka usahakan sama-sama. Contohnya kita lihat bahawa kesejahteraan rakyat adalah aspek yang penting dan mungkin kita boleh menggunakan indeks kebahagiaan sebagai matlamat unggul. Dan indeks kebahagiaan ini akan ditentukan oleh pendapatan dan pendapatan ini akan menjadi matlamat khusus kepada Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Keusahawanan misalnya, dan kemudian kita ada kos sara hidup. Ini merupakan secara pokok kadar inflasi dikawal oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kadar pertukaran asing merupakan portfolio Kementerian Keuangan bersama Bank Negara. Jadi semuanya ini sebenarnya berkait. Kita tidak boleh hanya melakukan satu secara sendiri. Kalau ini dilakukan begitu dan kita tidak dapat mencapai matlamat yang unggul tadi. Contohnya pertumbuhan ekonomi merupakan satu yang agak jauh berkait dengan kos sara hidup, tetapi sebenarnya apabila isi rumah meningkatkan pendapatan dan mereka berbelanja, dan ini akan mewujudkan kesan pengganda dan ia akan
mewujudkan kesan peningkatan dalam keluaran ataupun GDP dalam negara kita nanti. Prof tadi ada bercakap tentang KPI yang Prof tetapkan sendiri kalau kita nak melihat mengenai dengan prestasi pencapaian kerajaan mengurus ekonomi negara. Bagaimana pula dengan perspektif rakyat? Apa harapan atau aspirasi yang rakyat letakkan untuk melihat kepada isu-isu ekonomi, isu kesejahteraan rakyat? Seperti mana yang Prof katakan boleh diukur menggunakan indeks kebahagiaan misalnya. Tetapi bagi rakyat sendiri, apa wishlist mereka, KPI yang mereka ingin letakkan pada kerajaan dalam mereka menghadapi isu-isu ekonomi yang baru saja kita bangkit daripada pandemik COVID-19, selepas ini berdepan dengan pelbagai lagi cabaran lain pada peringkat global khususnya. Ya, terima kasih Nala. Kita perlu sebenarnya mengkaji sedikit tentang kedudukan isi rumah hari ini. Misalnya perdebatan berlaku hari ini mengatakan bahawa isi rumah kita sekarang sudah menjadi kumpulan B70, M10 dan NT10. Kalau itu benar, kita perlu menjadikan ini sebagai sasaran penting. Kita perlu membawa balik B70 itu menjadi B40 misalnya dalam masa 3 tahun yang akan datang. Dan ini perlu menjadi sasaran kepada isi rumah. Dia akan memikirkan bagaimana nak meningkatkan pendapatannya, dan apabila pendapatan meningkat, dia dapat memastikan bahawa dia cukup pendapatan untuk menyara keluarga. Jadi kebahagiaan akan dapat dicapai apabila setiap isi rumah mempunyai cukup makanan atas meja, mempunyai wang simpanan dan berasa bahagia kerana dapat menampung keperluan hidup sehari-hari. Tentunya rakyat meletakkan harapan dan aspirasi yang tinggi terhadap kerajaan baharu ini, tentunya dalam menangani isu ekonomi, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu bersandarkan kepada realiti dengan ekonomi semasa ekonomi global terutamanya masih lagi tidak menentu ketika ini. Bagaimana untuk kita mencapai titik keseimbangan untuk mengimbangi kedua-dua perkara ini? Harapan rakyat yang tinggi tetapi melihat kepada realiti ekonomi semasa. Apa jangkaan Prof untuk keadaan ekonomi pada tahun ini supaya rakyat lebih mungkin membuka ataupun lebih bersedia untuk menerima keadaan ataupun hakikat ekonomi pada tahun ini? Okay. Sebenarnya memanglah rakyat pun sudah diwar-warkan dengan kemungkinan kegawatan ekonomi pada tahun ini di serata dunia, dan insyaAllah Malaysia kita akan dapat mengelak kesan kegawatan itu, tetapi kadar pertumbuhan kita pada tahun ini dijangka hanya meningkat kira-kira 4% atau maksimum 5%. Jadi isi rumah tidak mengharapkan satu peningkatan dalam pendapatan yang mendadak tahun ini, tapi mereka mengharapkan bahawa kos sara hidup boleh disetabilkan, harga barang akan stabil dan tidak naik dengan cepat. Dan ini membolehkan mereka terus hidup sekurang-kurangnya bertahan untuk tahun ini, dan berharap ada 2-3 tahun hadapan kita akan dapat mencapai matlamat yang lebih jauh, meningkatkan pendapatan dan menurunkan harga barang, insya-Allah. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan jam ini, bercakap tentang KPI untuk kerajaan mengurus ekonomi dan juga bergerak ke hadapan. Salah satu ujian yang dapat kita jangkakan adalah bajet 2023 yang kita jangka akan diumumkan pada 24 Februari depan. Itu mungkin menjadi medan ataupun platform pertama bagi kerajaan menunjukkan apa idea mereka untuk menangani cabaran ekonomi pada tahun akan datang, apa perancangan keuangan untuk negara untuk tahun akan datang. Itu kita akan bincangkan selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. New Catador Fondant au Beurre and Cafe Latte Brownie with Australian almonds in rich butterfudge ice cream and Italian chocolate pieces in Cafe Latte ice cream, bringing unforgettable and elevated moments at home. Now available in 2 new flavours. It's a
a good start to a great skin? Well, it's lightweight and non-greasy. My skin loves it. Come closer. See my skin. All 6 are my favorites, and it works for me. I've got 5 words for it. Simple, basic, my everyday routine. Come try it out for yourselves. What's the latest scoop when it comes to companies, markets, and strategies? For everything business and tech related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 p.m. across all Awani platforms. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Naila Huda dan saya masih lagi bersama dengan pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Sebentar tadi kami bincangkan tentang soal KPI, khususnya meletakkan KPI kepada kerajaan dalam mengurus ekonomi dan juga mengenai dengan kesejahteraan rakyat dalam aspek ekonomi ini. Tentunya pasca pemukiman anggota jemaah menteri yang diadakan di Putrajaya semalam, antaranya untuk menetapkan KPI untuk menteri dan juga portfolio, setiap portfolio mempunyai KPI masing-masing. Dan Prof, tadi kita bincangkan tentang pelbagai KPI dan juga harapan yang diletakkan oleh rakyat terhadap kerajaan. Kita juga nak bincangkan dalam soal konteks bajet 2023. Itu tentunya dinanti-nantikan dan menjadi ujian pertama kerajaan untuk menunjukkan bagaimana perancangan keuangan mereka untuk negara pada tahun akan datang. Kalau kita nak bercakap tentang soal kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan rakyat dalam konteks bajet ini, kita tahu kita tentunya ada yang akan membuat perbandingan antara bajet 2023 yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Ada mungkin yang melihat ada keperluan untuk meneruskan antara pelan-pelan yang telah pun diumumkan, ada yang melihat ada keperluan untuk mengubah. Bagi Prof, bagaimana untuk kita mengukur KPI dan juga pencapaian kerajaan baharu ini dalam bajet 2023 yang akan diumumkan pada bulan depan? Nala, kerajaan yang lepas telah mengumumkan peruntukan belanjawan lebih 370 bilion. Dan ini mengambil kira bahawa pendapatan kerajaan dijangka pada tahun 2023 ini ialah kira-kira 270 bilion. So ada 100 bilion kekurangan di dalam sumber keuangan untuk membiayai belanjawan ini. Dan nampaknya semasa belanjawan ini dibentangkan, 100 bilion telah diperuntukkan untuk gaji kaki tangan awam dan pencen dan juga beberapa bantuan awal. Nampaknya kerajaan perpaduan ini ingin mengambil sekurang-kurangnya 50% daripada apa yang telah diumumkan dalam belanjawan dan kemudian akan menambah baik belanjawan ini. Tetapi kalau kita melihat falsafah Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sentiasa akan cuba berjimat untuk mencapai matlamat belanjawan berimbang. Dan jadi belanjawan berimbang akan menjadi KPI yang penting, tetapi mungkin tidak boleh dicapai dalam masa jalan jangka pendek. Beliau mungkin terpaksa mewujudkan matlamat 5 tahun untuk mencapai belanjawan berimbang atau lebih daripada itu. Jadi adakah tahun ini kita akan masih berbelanja lebih 80 bilion untuk bantuan dan subsidi? Saya jangkakan mungkin kerajaan ini, walaupun ini bukan prinsip mereka untuk memberi subsidi yang begitu banyak, tapi mereka terpaksa akur kerana menangani keadaan atau kemungkinan kegawatan yang berlaku tahun ini. Jadi kita mungkin perlu memberikan tahun 2023 satu pengecualian kepada pasukan daripada Kementerian Keuangan dalam mengorak belanjawan. Kita tidak boleh mengharapkan mereka mewujudkan belanjawan yang unggul berkait dengan KPI ini. Kita mengharapkan belanjawan ini akan lebih mesra rakyat, lebih meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan tahun lepas.
Mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan juga apa yang kita jangkakan untuk tahun akan datang, adakah ini masa yang sesuai untuk kerajaan berjimat dalam bajet? Itu yang sebab saya katakan, saya rasa tahun ini kita tidak boleh memulakan proses berjimat itu kerana pertamanya kita telah mengumumkan belanjawan, jadi itu telah memberi harapan kepada kebanyakan isi rumah. Keduanya, kita sedang mengalami keadaan kemungkinan kegawatan yang serius. Tapi kita boleh merancang dan kita boleh mengumumkan mungkin dalam belanjawan ini bahawa mulai tahun depan kita akan membuat penjimatan sebanyak katalah 2% bagi pengurangan defisit bajet setiap tahun misalnya. Ini boleh dilakukan, tetapi ini juga memerlukan usaha untuk bagaimana mendapatkan pendapatan baru untuk kerajaan seperti mengenalkan cukai yang baru, meningkatkan kadar cukai dan sebagainya. Bercakap lagi tentang soal bajet ini, kalau kita nak menjangkakan andailah kerajaan berjimat sedikit dalam bajet 2023, tetapi bagi Prof, apa peruntukan, apa sektor-sektor ataupun kementerian yang paling utama yang wajar diberikan keutamaan prioriti dalam peruntukan pada bajet 2023? Saya rasa Cik Nala, dua kementerian yang sangat penting diberikan keutamaan ialah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengajian ataupun Pendidikan. Kedua-dua kementerian pendidikan dan pengajian tinggi merupakan pelaburan jangka panjang yang kita perlu tekankan, dan ini penekanan perlu juga mengambil kira perkembangan dalam kemahiran atau vocational, kerana kita perlu meningkatkan kumpulan pekerja kita. Lebih daripada 60% pekerja kita, lebih 10 juta pekerja kita memerlukan kemahiran baru untuk mereka keluar daripada jerat kecerdasan. Kementerian Kesihatan sangat penting untuk ditekankan kerana ini merupakan asas kesejahteraan. Tidak kira berapa pendapatan mereka, kalau mereka tidak sihat, mereka tidak sejahtera. Jadi peruntukannya perlu ditingkatkan melebihi 10% daripada belanjawan tahunan. Seperti yang Prof katakan, kita tidak boleh menjangkakan bajet yang terlalu unggul pada tahun ini walaupun banyak harapan dan aspirasi yang diletakkan rakyat pada kerajaan baharu ini, tetapi kita juga perlu lebih realistik. Kita juga bersandarkan kepada falsafah menteri-menteri tertentu. Kita juga bersandarkan kepada keadaan ekonomi global yang masih tidak menentu pada tahun ini. Tapi kalau kita nak bercakap tentang KPI dalam jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek, tentunya KPI ini perlu berbeza dan rakyat juga perlu realistik dan bersedia untuk berdepan dan memahami keadaan ekonomi sekarang ini yang tidak menentu. Bagaimana untuk kita bezakan KPI untuk ekonomi negara dan ekonomi rakyat untuk tahun ini dan juga untuk 5 tahun akan datang? Kerajaan hari ini mesti berani untuk berfikir lebih jauh dari 5 tahun, kerana kerajaan perlu menstrukturkan semula ekonomi. Contohnya, kita tidak ada satu institusi berkait dengan keselamatan sosial. Kita perlu mewujudkan institusi keselamatan sosial, dan kerajaan hari ini perlu berani menstrukturkan semula kekayaan kerajaan, misalnya memindahkan kekayaan kerajaan dalam khazanah, dalam Petronas ke dalam sebuah institusi perlindungan sosial untuk mewujudkan satu skim endowment bagi mewujudkan satu sumber pendapatan jangka panjang. Dan ini di dalam jangka panjang akan menangani semua bentuk subsidi, bantuan dan income support kepada kumpulan yang memerlukan. Kemudian kerajaan juga perlu berani untuk melabur dalam tenaga kerja. Kita mempunyai tenaga kerja yang ramai, lebih kurang 17 juta, tapi 10 juta daripadanya adalah tidak mahir. Kita perlu membawa mereka keluar daripada kancah jerat kelas menengah supaya mereka boleh meningkatkan pendapatan, dan apabila pendapatan meningkat, pastinya dia akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Tapi ini merupakan satu rancangan jangka panjang. Jadi ini perlu ada KPI
yang melewati 10 tahun mungkin. Di masa yang sama kita perlu ada KPI jangka pendek, bagaimana menurunkan kadar inflasi setiap tahun, bagaimana menurunkan kos sara hidup, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari setiap aspek kehidupan, kesihatan, pendidikan, dan juga mana memastikan bahawa kadar kemiskinan tegar dan relatif akan mencapai tahap yang paling rendah. Prof, akhir sekali berbalik kepada bajet 2023, kalau kita nak bandingkan dengan bajet 2023 yang sudah pun diumumkan, ramai yang melihat bajet ini sebagai feel good bajet, dapat mewujudkan sentimen yang positif dengan pelbagai bantuan yang diumumkan. Ada juga yang kata feel good bajet ini diwujudkan betul-betul sebelum pilihan raya. Jadi itu mungkin kita lihat konteks yang berbeza berbanding dengan apa yang kita jangkakan pada tahun ini. Bagaimana untuk kita memahami konteks yang berbeza untuk tahun ini dan juga bersifat lebih realistik untuk kita menjangkakan bajet pada tahun ini? Okey, belanjawan tahun 23 yang dibentangkan awal dahulu ialah mengambil kira kesinambungan daripada 2-3 belanjawan sebelumnya. Jadi dia meningkatkan bantuan, subsidi dan sebagainya, sehingga kan kita melihat di tahun lepas sahaja kita sudah memberi lebih daripada 80 bilion bantuan. Jadi tahun 2023 dia terpaksa ditingkatkan lagi untuk menunjukkan bahawa kerajaan bersikap sensitif terhadap keadaan semasa. Tapi ini sebenarnya satu jerat kepada kerajaan hari ini, kerana kerajaan hari ini memang tidak begitu yakin dengan strategi bantuan dan subsidi. Tapi mereka terpaksa alah dengan strategi ini untuk kali ini saja. Jadi kita akan lihat bahawa kemungkinan kalau ini betul berlaku, belanjawan 2023 akan masih dilihat sebagai feel good budget. Tetapi saya juga berharap bahawa belanjawan pembangunan yang hampir 100 bilion akan diteruskan, kerana kesejahteraan hidup jangka panjang akan bergantung banyak kepada perbelanjaan modal begini. Cuma mungkin di masa akan datang kerajaan ini perlu memikirkan bagaimana berpindah daripada membangunkan infrastruktur kepada membangunkan aspek-aspek lain. Kita perlu melabur lebih dalam pembangunan dan pendidikan, dalam aspek-aspek pembangunan diri di masa akan datang. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih. Itu tadi pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai mengulas mengenai dengan KPI yang ditetapkan ataupun apa KPI yang Prof ingin ditetapkan bagi kerajaan baru dalam menangani isu ekonomi, mengurus ekonomi negara menuju ke bajet 2023 dan juga pasca pemukiman anggota Jemaah Menteri yang diadakan semalam. Dan banyak lagi laporan yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Kita juga menjangkakan ucapan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam di Perlis pada bila-bila masa. Jadi terus saja ikuti kami di Astro Awani dan juga di semua platform digital Astro Awani untuk mengikuti ucapan Perdana Menteri dan juga banyak lagi laporan lain dari semasa ke semasa. Itu saja untuk jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.